So, diorang dah ada 30 lebih, tak berapa jauh lah sebenarnya untuk mereka kejar ataupun kumpulkan bagi satu perlawanan yang masih lagi berbaki. Ada 3 round untuk pasukan mereka, ada 2 round lagi untuk hari ini dan lagi. untuk esok dengan lusa ada lagi 8 round total. Pada waktu ini kita lihat itulah dia pergerakan kapal terbang akan bermula di bahagian selatan. Ada 4 pasukan yang tidak bermain untuk game kita kali ini. Itu adalah pasukan-pasukan dari grup D, Yudu Gang, Dr. Internet TA, Homeboys dan juga NED Brotherhood. Yap, Todak masih lagi main. Itu adalah satu positivity untuk Todak lah sebabkan mereka ada momentum. Kalau mereka kekalkan momentum tersebut, mereka boleh pergi lebih jauh untuk hari ini. Jadi map Miramar akan dimainkan terlebih dahulu. Selepas ini barulah map Sunhawk. Dan kalau kita dapat lihatkan bersama-sama penerbangan kita daripada kawasan berdekatan dengan kawasan Valdemar tersebut ataupun ke kawasan barat akan mengakhiri ke kawasan timur ataupun timur tenggara Puerto Paraiso, di mana dulu inilah tempat tim EVOS VIP yang betul pada Sony daripada PMP Season 1. Sekarang ini ianya telah pun diambil alih oleh iPhone Wanted pada Circle. Dia tarik ke kawasan atas di kawasan Lab Cobreria, di mana sebelum ni saya rasa ialah tempat Yudu Gang. Tapi kali ini Yudu Gang akan berada kat kawasan bawah ataupun berada di kawasan berdekatan dengan Picado. Di ni lah, dekat kawasan betul-betul power grid tu lah kan. So tak ada satu masalah yang besar untuk pasukan mereka at least. El Pozo seperti biasa, Geek Fam akan turun kat kawasan tersebut. Dan daripada segi pemandangan kita ketika ini, kebanyakan pasukan telah pun memilih tempat yang mereka ingini dan saya rasa kesemuanya dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Will Esport ini antara salah satu tempat yang terbaik untuk pasukan mereka dan kalau nak ikutkan peratusan yang tinggi untuk Will Esport selalu dapat circle untuk map Miramar. Boleh dikatakan 70% hingga 80%. First circle ni memang akan pergi kepada Will Esport. Ya, tapi kalau kita tengok zone untuk zone yang pertama ni, kalau di RTA yang bermain, mereka akan dapatkan satu memang kedudukan yang paling baik dekat bahagian atas, dekat bahagian La Croberia. Tapi kita pun tahu pada round yang ketiga ni, Grup D tidak akan bermain. Yudu Gang tiada, di RTA juga tiada, Homeboys tiada, NED juga tak bermain. Jadi yang akan bermainlah A, B, C dan juga E. Tapi sekarang nampaknya memang saya rasa circle yang pertama ni bahagian-bahagian selatan yang betul-betul padat. Kita ada EVOS VIP, Worlds, Geek Fam, TRX dan kebanyakan tim semuanya memang berada di perkarangan kawasan Power Grid, kawasan El Pozo. Dan kalau mereka terus naik ke bahagian atas terlebih dahulu, mereka akan dapatkan satu posisi aman damai. Kalau macam TRX, perjalanan yang memang paling happy, gembira sekali mereka nak naik kawasan Ruins. Boleh Trailer Park, boleh nak pusing sampai ke Creator Fields pun memang tak ada masalah sebab kita pun dapat lihat daripada posisi para player di bahagian map memang nampak betul-betul semuanya penuh di bahagian kawasan tenggara dan juga kawasan selatan. Tapi apa yang saya nak perkatakan sekarang ini ialah yang dah pun berada dalam kawasan zon selamat tak semestinya mereka akan dapatkan satu kemenangan lah sebenarnya. Sebab biasa-biasanya kalau yang dapatkan zon terlebih dahulu dia tak tahu nak pergi mana. Dia tak tahu, okey kita dah dalam zon, kita nak pergi mana. Sebab pattern zon selalulah dibaca oleh para player kita, tapi untuk zone yang pertama, especially untuk map Miramar, para player kita pun memang takkan dapat untuk membaca lagi. Jadi mungkin pergerakan yang lebih drastik kita akan dapat lihatkan selepas zone yang kedua ataupun zone yang ketiga. Tapi pada waktu ini tidak banyak perkara yang boleh kita perkatakan kerana mereka punya fokus adalah untuk turun di tempat mereka ataupun mungkin mengambil kenderaan dan pergi kepada kawasan drop spot asal mereka. Seperti kita lihat di EVOS VIP tidak sampai untuk pergi ke arah water treatment. Dan tak ada masalah sangat sebab kalau ikut daripada kajian dan juga analisis, mereka semestinya sudah pun mengetahui bahawa Tauge Ayam tidak ada. Dan dekat bahagian atas tu memang tidak ada pasukan-pasukan lain yang turun. TRX biasanya akan pergi ke arah mungkin sebelah kanan Torek Ahumada ke dan sebagainya. Tetapi pada waktu ini mereka mengambil bahagian Ruins itu pun satu pilihan yang agak bijak sebab tidak ada pasukan sebenarnya yang akan kontes mereka di bahagian kiri tersebut. Tapi EVOS VIP Luxi akan dihampiri oleh Banks. Malang sekali untuk Luxi kerana Banks telah pun meninggalkan kawasan ini. Maka tidak ada kill permulaan untuk kedua-dua pasukan. Tapi sebenarnya ada tembakan dilepaskan oleh Samzi. Samzi punya prestasi untuk hari ini memang sangat-sangat memberangsangkan. Bukan setakat untuk mendapatkan knockdown. Malahan juga kita lihat Samzi mendapatkan begitu banyak sekali kill. Tapi dari segi chicken dinner hari ini masih lagi belum ada untuk pasukan EVOS VIP. Yang mana kita lihat macam biasalah kalau ada Luxi bermakna Kuza tidak akan bermain. Itu satu kekemasan sebenarnya yang saya rasa begitu baik sekali ditunjukkan oleh EVOS VIP, di mana mereka admit, mereka acknowledge yang mereka punya problem adalah mereka ada dua nakoda dalam satu kapal.
Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah kalau Luxi main, Kuza tak main. Kalau Kuza main, Luxi tak main. So dekat situ good separation untuk diorang lah membuat segala-galanya dari segi decision dan sebagainya dengan lebih profesional. Dan itu adalah mungkin kunci kepada kecemerlangan untuk pasukan EVOS VIP. Tapi sekarang ni EVOS VIP biasanya struggle dekat peringkat Super Weekend. Untuk weekdays memang kita tak risau sangat. Untuk EVOS VIP, Ya, weekday ni dia orang macam ada keyakinan yang tinggi. Dan saya rasa untuk Sam Z dia bukannya hari ni je dia perform. Dia memang perform daripada sebelum-sebelum ni juga. Kalau korang boleh nampak kan, di mana daripada segi keseluruhan Erangel, dia nombor 1 tadi. Kalau kita perasan daripada segi kill 26 kill. Dan tadi pun dia dah tambah lebih 3 kill, lebih kurang 29 kill mungkin dah ada di lantangan beliau untuk Mad Erangel secara keseluruhannya. Tapi dia ada SMG Bard daripada pasukan SMG. Tempat yang biasa mereka turun akan mengambil kenderaan terlebih dahulu. Jeep akan diambil oleh si Bard, antara player-player yang lama juga atau pasukan mereka daripada Junior Talent dulu. Bard dan juga Drink City merupakan player yang paling lama sekali. Six dia masuk pada PIPL season sebelum ni. Jenny pun dia pun masuk season sebelum ni dengan adanya penambahan si Putra ketika itu. Tapi Six tak main daripada PMPL season 1. Six tak main. Jenny daripada PMCO. Dulu dia bermain dengan pasukan Aerof. Ya, I mean like dia betul-betul masuk SMG lah. Waktu tu kan Six tak boleh nak main. SMG sebab diorang memang bertukar kepada organisasi tim SMG pada season yang kedua. Season yang pertama mereka masih lagi menggunakan nama Bapa Esport pada waktu itu. Dan untuk 2 season 2019 tu mereka menggunakan nama Junior Talent. Itu serba sedikit sejarah lah mengenai pasukan tim SMG kalau anda ingin tahu. Dan satu benda yang menarik pasal SMG adalah diorang ni jarang sebenarnya untuk bermain sekali untuk game PUBG Mobile ini. Tetapi mereka dah ada satu chemistry yang macam, satu benda yang best pasal tak mengubah line up dengan begitu banyak adalah, kau dah tahu dah, kadang-kadang kau pergi push kan, kau dah tahu dah, orang ni akan smoke untuk kau. Orang ni akan nade untuk kau. Kau macam tak perlu cakap pun, benda tu kita dah tahu dia akan buat. Itulah mungkin salah satu kekuatan untuk pasukan SMG, di mana chemistry ataupun persahabatan yang begitu lama sekali untuk pasukan mereka. Sejak daripada season 1 sebenarnya tidak ada rombakan langsung untuk SMG. Just menambahkan Putra di season kedua kerana perubahan dari segi limit umur, di mana Six tidak dapat untuk bermain pada waktu itu. Tetapi nampak gaya macam RSG still lagi akan bermainkan Chillrex, tapi Olio akan melihat Kim. Ini bahaya. Kim tak bergerak dan sekarang Kim akan dijatuhkan begitu saja. Cuba tu terus dihabiskan dengan sepantas yang mungkin. Tapi Chillrex dia akan berhadapan dengan 3 orang pemain RSG. Mereka telah pun langgar ke kawasan yang silap, di mana NCJP. Jika anda semua tahu, NCJP merupakan salah satu pasukan yang terkuat di map Miramar. Mereka seringkali mendapatkan tempat terbaik di map Miramar. Dan adakah pasukan RSG akan mampu untuk menjatuhkan pasukan NCJP ketika ini, di mana 3 orang pemain dapat dilihatkan. Kim akan mampu lagi untuk diselamatkan, tapi ada tembakan daripada bahagian belakang. Depan sebenarnya bom tangan ditarik, dimasak dengan cukup rasa oleh si Chillrex. Tapi tiada siapa pun sebenarnya di tingkat atas. Kim sempatkah dia untuk diselamatkan? Tapi Voke, satu tempat pemilihan yang cantik sekali. Jikalau Chill jatuh dan sebagainya, saya rasa Voke boleh untuk memberikan bantuan daripada bahagian atas ini dengan penggunaan M16 dan juga Uzi. Senjata kedua beliau pula yang tidak begitu menarik sekali untuk dia guna pakai ketika ini. M16, saya rasa kalau tapping dia seperti The God of Tapping tak apa. Tapi kalau nak dapatkan knock agak sukar. Tapi itu ada Wong JP. Dia naik atas kotak tersebut, dia dapatkan satu kejatuhan. Dan saya rasa Chillrex akan terus saja dia terpulang ke lobi. 2 pemain mereka sekaligus hilang begitu saja. Batman dan Voke saja yang masih lagi hidup ketika ini. Ya, satu lagi sebenarnya kesilapan dari segi scouting yang dilakukan. Sebentar tadi round yang pertama kita nampak Team Secret, tapi untuk round yang ketiga ni kita tengok RSG pula yang melakukan sedikit kesilapan mungkin. Sesi scouting yang kurang baik, tapi Voki dia akan nampakkan Olio tembakan tapping manja sangat Voki. Tak terkena, tapi Olio masih terselamat. Di mana 20% lagi nyawa beliau yang berbaki. Voki melepaskan satu peluang yang begitu atas tangan dia sendiri, tapi dia tak dapat untuk dapatkan kill tersebut ataupun satu knockdown pun sebenarnya. Wang pula akan dilihat oleh Voki, tapi tiada langsung tembakan yang akan dilepas oleh Voki. Buat masa ni Batman tersangkut. Voki boleh halang, tapi Batman nampaknya tak berganjak. Mungkin RSG akan committed dengan fight dengan NCJP, tapi Aduka akan tembak dengan daripada jarak jauh dengan penggunaan satu micro Uzi. Ya. Uzi daripada si Batman tadilah. Pada Batman untuk pusingan sebelum ni pun kita dapat lihatkan dia betul-betul sangat-sangat
padu juga gameplay dituju daripada Batman. Tapi sekarang ini seakan-akan ada tembakan dari bahagian atas. Oleh bagaimanapun kalau Batman mampu untuk bertahankan kedudukan ini, saya dapat rasakan bahawa Batman telah pun akan upkan satu level lah untuk diri dia sendiri. Tapi kita lihat terlebih dahulu akan mampukah Batman untuk bertahan daripada Wong JP akan pergi bahagian harapan. Batman sedang bersembunyi di bahagian dalam asap ini, tembakan ramang selepas bahagian harapan. Nyawanya dalam keadaan yang begitu sedikit sekarang ini terus dijatuhkan dan dia terpulang ke lobby meninggalkan Voki. The one and only yang masih lagi hidup. Dan lagi satu tempat dia memang sangat-sangat jauh sekali untuk diambil. Tapi RSG kali ini mereka hilang 3 sekaligus. Mereka langgar kawasan ini dan tak tahu macam mana hilang semua. Saya rasa seperti kekurangan struktur untuk pasukan RSG di mana tidak ada langsung scouting. Maksudnya mungkin berhenti di kawasan bukit, lihat terlebih dahulu compound itu betul-betul clear ataupun tidak. Sebaliknya kita lihat tadi kita tengok kan. Mungkin ada sedikit masalah yang berlaku. Saya pun tak pasti. Tapi saya tak rasa dia ada mungkin sengaja nak buat duduk dekat tempat open seperti itu. Sebab kalau tak mesti dia dah parking and just turun kan. Kalau dia assume yang compound ini kosong. Tetapi kita tengok. Kim tadi berpusing sedikit. Tetapi untuk T-Rex, dia betul-betul terus melanggar ke kawasan compound tersebut. Dan Batman di bahagian belakang, Vocable di bahagian atas. So, saya rasa kurang koordinasi, kurang kemas koordinasi yang ditujukan oleh pasukan RSG. Satu perkara yang sebenarnya agak menakutkan untuk kita saksikan. Especially kalau benda ini berterusan, ini akan menjadi satu malapetaka sebenarnya untuk pasukan RSG. Dan apapun kita harapkan yang terbaik daripada pasukan mereka. Sekarang ini Voke saya tinggal untuk pasukan RSG. Tapi Aipong Wanted akan berhadapan dengan pasukan SMG. Ya, sedar tak sedar sebenarnya tadi Geek QB dah memberi jaya untuk diletupkan terus mati sebenarnya ke tangan pihak lawan mereka, iaitu J8 juga tak silap saya tadi yang mendapatkan kill terhadap QB. Jadi kehilangan satu orang untuk Geek Fam. Masih ada 3 orang player. Ingat kembali, Todak dapatkan chicken dinner di round yang kedua dengan 3 orang saja walaupun kehilangan satu di awal permainan. Tapi sekarang Dingo's MPX mungkin akan lihatkan anti-circle tapi nampaknya tidak, masih terselamat. Kedudukan beliau dengan satu kenderaan yang dibawa tidak akan dapat untuk ditembak jatuh, di mana Ham masih lagi terselamat untuk mereka. Dan kita dah mencecah minit yang ke-12 permainan, agak pantas di mana zone yang kedua juga akan ditutup sepenuhnya. Para play kita lihatkan tadi di bahagian minimap, bahagian map besar sekalipun mereka semua dah pun mengambil kawasan zone selamat dengan agak awal. Tapi ini Miracle, tapping-tapping manja lagi dilepaskan terhadap Ray. Tak dapat lagi, kita boleh katakan tak ada langsung damage yang diberikanlah kepada Ray dan mungkin ada masalah dari segi rendering ataupun apa. Miracle macam biasa, Geek Fam memang salah satu tim yang memang akan pegang kawasan-kawasan high ground. Memang suka duduk tempat-tempat tinggi. Tapi kalau Geek Fam tak guna pakai kedudukan mereka dengan begitu baik, tak dapat banyak kill yang mereka harapkan. Itu menjadi masalah besar sebab kalau zone seterusnya beralih ke kawasan yang berbeza untuk mereka bergerak turun, memang masalah yang besar kalau ada tim yang berdekatan. Ya, tapi ini dia anti-circle. Akan mula untuk naik ke bahagian atas bukit juga. Ketika ini di mana anti-circle antara salah satu pasukan yang menggila juga untuk weekday minggu lepas. Tapi kali ini, wow. Oh, terlalu cerah. Terlalu cerah ya. Cerah sehingga kan mampu untuk melihat masa depan kita bersama. Ya, So, betul. Apa nak cakap tadi? Risau Tapi duk kadang-kadang. fikir 2-3 kali. Ya, tapi jangan risau tu. Tak apa. Tak ada apa-apa Tak. pun. Aku Kita bukan pegang tangan pun tadi kan? tak tahu lah guys. Saya tak pasti sebab Amy dia bila dia cakap dia tangan dia dekat per. Tak tahu lah kenapa per kan. Kalau on the go ni dia cakap, kau kenapa pegang ni? Bukan kenapa pegang. Tapi Voke telah pun ditembak oleh Snipes. Maka itulah dia penamat untuk pasukan RSG. Tadi mereka dapat kumpulkan 3 mata tapi kali ni pulang dengan tangan kosong mata. Satu perkara yang tak apalah, saya rasa RSG bincang apa yang patut. Ada 2 lagi round untuk mereka mainkan sebab mereka baru start pada round yang kedua. So ada 2 round lagi untuk mereka mainkan, banyak lagi benda untuk dipelajari. Tapi pada waktu ini kita lihat dengan pengeluaran pasukan Geek Fam daripada bandar Bandar El Pozo membuatkan sekarang ini Wills dan juga TRX boleh mengambil alih kawasan bandar ini. Balingan Nid akan dilontarkan ke bahagian hadapan. Insomnes masih lagi belum mendapatkan knockdown yang diharapkan. Bila tengok pasal Wills ni, saya sangat-sangat kagum dengan mereka sebab mereka selalu bermain secara agresif kan, dan mereka punya gameplay tu mereka kekalkan. Maksudnya itu identiti mereka dan itulah yang mereka kekalkan untuk setiap minggu. Cuma yang awal-awal tu mereka cuba untuk menukar sedikit gameplay mereka bermain pasif. But you know, in the end apa yang menguatkan tim kau itulah yang kau kena fokus. TRX pada waktu ini dalam keadaan yang agak tegang. Betul-betul fokus sebab mereka ditekan oleh pasukan Wales. Team Secret juga ada berdekatan dengan JPNC.
Ya, tapi kalau kita tengok kat bahagian Alpozo tadi ada pula kelibat-kelibat anti-circle nak join the club. Mungkin akan berlaku peperangan 3 penjuru antara mereka. Buat masa ini anti-circle masih lagi jauh. Team Secret agak berdekatan dengan JPNC. Tapi SMG akan diasap bertubi-tubi oleh Daman Saraf Flash Vision. Dan nampaknya berjaya dengan satu letupan dapatkan Bat. Tapi saya rasa kill tersebut memang tak akan dapat untuk diambil. Kalau Bat dalam keadaan betul-betul selamat, revival akan dilakukan dengan mudah. Tapi sekarang zone yang keempat pula akan muncul. Tak lama sekali lagi tapi nampak Daman Saraf Flash Vision macam agak committed dan mereka memang nakkan at least satu kill saya rasa terhadap lawan mereka dan advantage begitu besar di mana Saitama akan dapatkan satu posisi yang baik. Repositioning akan dilakukan, saya tak tahu sama ada ke arah rakam beliau ataupun pembukaan yang lebih besar akan dilakukan, boleh kata bodyguard lah untuk menjaga tim SMG. Tapi kalau kita lihat kan Team Secret mereka sedang berada di pertengahan sebenarnya. Tudak akan berada di bahagian hadapan, belakang mereka adalah NCJP tapi shot. Tembakan yang begitu tepat sekali memecahkan kembali enemy mereka, tapi itulah dia kenderaan telah pun dibawa oleh si Fredo dengan menggunakan Mirado. Adakah mereka akan terus melakukan sesuatu bahagian belakang? Yap, mereka akan cuba untuk melarikan diri tapi NCJP adakah bahagian belakang mereka? Adakah mereka sedar ataupun tidak? Atau NCJP akan membiarkan saja pemain daripada Team Secret untuk berlalu pergi? Kelihatannya seperti NCJP tidak akan memandang langsung terhadap Team Secret. Bagi peluang untuk Team Secret masuk ke dalam circle. Tapi tidak. Ini juga antara salah satu benda yang baik untuk pasukan mereka. Di mana pasukan mereka kalau nak masuk dalam circle, mereka kena pergi ke kawasan kiri mereka. Tapi Team Secret lebih laju. Mereka dah masuk dalam circle. Dan mungkin selepas ini Team Secret pula akan menjaga kawasan dalam berbanding Todak yang tadi berada di bahagian dalam. Ya, kita akan lihatkan bagaimana strategi akan direncanakan oleh pasukan Todak untuk masuk ke dalam. SMG no problem di bahagian selatan tersebut. Tidak ada banyak sangat gangguan yang mereka terima. Tapi Wales dan juga anti-circle jauh sebenarnya. Mereka perlu bergerak dan depan diorang ada Boskur, ada juga Geekfam, TRX juga. Satu perkara yang sama dialami oleh mereka. Tapi pada waktu ini kita lihat Jin Boy memberikan tekanan yang begitu hebat sekali kepada pasukan Secret. Dua orang pemain daripada pasukan Secret telah pun direndahkan nyawanya. Tetapi masih lagi tidak berjaya untuk dijatuhkan, maka Todak dia kena run against time sekarang ini sebab mereka yang berada di luar circle. Team Secret ada dekat dalam. So apabila tidak ada pemain dijatuhkan, mereka boleh heal, mereka boleh TPP, mereka boleh ready untuk pre-fire dan sebagainya. Instead of Todak yang kena fikir macam mana kita nak menyelit masuk ke dalam. Tapi Dingo Impact telah pun ditekan oleh pasukan Evil JP di satu kawasan yang berbeza. SamZ akan menambahkan lebih banyak kill untuk diri beliau. Memang betul-betul mantap lah SamZ. Salah satu pemain yang sangat-sangat respectable. Tapi Todak sekarang ini kita akan lihat macam mana. Todak telah pun berjaya untuk menjumpai arah untuk masuk ke dalam akhirnya. Tapi buat masa ini Geekfam dalam masalah yang agak besar di mana Miracle last man standing untuk Geekfam. QB dah pun mati dengan lebih awal. Snipe Sin dalam keadaan knockdown. TRX sekali lagi nampak macam akan dapatkan sejumlah kill yang agak banyak. 2 kill dah pun ada untuk Geekfam. Tapi Miracle dalam perjalanan untuk menyelamatkan Sin. Saya rasa Snipe agak sukar berbanding dengan Sin. Dan sekarang Sin akan cuba untuk dibantu diselamatkan. Miracle akan cuba untuk bergerak mengharapkan dari siapa akan menembakkan beliau daripada arah belakang. Dan sekarang penyelamatan akan dilakukan. Sin akan dapat diselamatkan. Snipe saya rasa memang akan dibiarkan mati. Ray juga mungkin akan menjadi mangsa seterusnya untuk Geekfam. Dan mungkin kill yang ketiga akan menyusul sebentar saya lagi sekarang. Tapi nampaknya banyak peperangan berlaku. Team Secret akan berhadapan dengan Team JPNC. Tapi Ray akan mati terlebih dahulu ketika Miracle. Tapi 2 player dah pun sampai. Miracle 2v2 situasi untuk mereka. Geekfam dan juga TRX. Depan muka ada orang, tembakan berjaya mungkin tidak. Satu hit tadi lagi. Miracle tidak berani tapi tak berjaya. TRX dapatkan. Geekfam jatuh terus ke tempat yang ke-13. Ya, yang juga kita dapat lihatkan ketika ini Team Secret sedang berlawan dengan pemain daripada pasukan NCJP. Juga kita dapat lihatkan Todak sedang berada di kawasan kiri mereka, masih lagi diganggu. Todak akan berlawan dengan pemain daripada pasukan R2K pula ketika ini di mana satu lawan bom tangan yang begitu mantap sekali daripada Vax berjaya untuk dapat satu kill. Tapi Janik telah dijatuhkan dengan bom tangan yang dilempar kepada Vax. Satu lagi kill mungkin akan diambil oleh pemain ini. Todak meninggalkan hanya seorang saja lagi terselamat iaitu si Kit, tetapi EVOS VIP satu demi satu telah pun jatuh oleh si Jumper. Itu bermakna sekali Jumper dah ada 2 kill. Team Secret mereka seakan-akan semakin lama semakin konsisten. Walaupun mereka terdapatkan chicken, tapi kill mereka lihat kalah satu demi satu telah pun ditambahkan dalam poket mereka. Itu bermakna kalau mereka kekal konsisten macam ni, mereka boleh dapatkan kill yang begitu banyak dan sangat-sangat berbaloi sekali sehingga ke akhir permainan. Tapi kalau kita lihatkan daripada barisan pemain yang dibariskan oleh pasukan Secret, mereka masih lagi tidak akan memainkan Matoy. Bermakna saya rasa mungkin tepat apa yang saya katakan sebentar tadi. Ada probability yang mereka mengguna pakai line up based on the day. At least kat situ mereka boleh kekalkan momentum lah. Bermakna pengekalan 4 orang pemain sampai ke penghujungnya membuatkan mereka lebih mudah untuk fokus apa yang sebenarnya perlu untuk mereka improve, apa yang sebenarnya mereka kurang, dan itu adalah satu perkara yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh Team Secret. Lebih kemas untuk minggu ini
Mereka beraksi dengan agak cemerlang, tapi 11 pasukan yang terakhir yang masih lagi adalah permainan kita 10 sebenarnya selepas Wales Esports. Sekali lagi akan terkeluar sedikit awal di tempat yang ke-11 dengan 4 jumlah kills. Ipong wanted. Mereka masih lagi dengan kosong kill, tapi mereka ada 4 orang player. Tembakan diberikan kepada pasukan R2K di hadapan mereka. Cuba untuk mendapatkan satu knockdown, tapi masih lagi belum berjaya. Vex berpusing-pusing dengan tidur, tapi akhirnya tidur akan menidurkan Vex pada waktu ini. Saya rasa mudah untuk dihabiskan secara langsung, tapi Camper sedikit terburu-buru pergerakan beliau ke bahagian hadapan. Min juga perkara yang sama, hampir sebenarnya dihukum kesilapan mereka itu oleh Ziggs dan juga Mozgoku yang berada di dalam compound yang sama pada waktu ini. Dan itulah dia regrouping telah dilakukan oleh pasukan R2K. Vex cuba untuk merangkak-rangkak sedikit demi sedikit ke bahagian belakang, membuatkan sekarang ini Ipong wanted. Kalaulah Vex diangkat, mereka akan mungkin binasa. Dan kalau kita tengok, circle sebenarnya akan lebih cantik ke arah pasukan R2K. Yap, dan Eko bertindak dengan lebih bijak. Dia akan dapatkan zone terlebih dahulu. Min dan juga Tidur, dua lagi yang berbagi untuk Ipong agak tersangkut di bahagian luar zone kita yang kelima. Min dan Tidur dah pun buka satu smoke. Adakah smoke ini membantu ataupun tidak? Mozgoku dah pun bersedia menanti waktu yang sesuai. Dia akan cuba untuk mendengar footsteps. Tidur akan bergerak maju. Min ke kiri ke kanan, jiggle-jiggle dahulu mencari satu knockdown. Belum lagi jumpa, tapi revival sedang pun dilakukan di kawasan berlainan. Mozgoku dari Micro Uzi cari satu orang, dia berjaya dapatkan Tidur. Belum Min sebenarnya, dan sekarang Tidur last man standing untuk Ipong wanted. Alex dikejar oleh 3 orang player dan berjaya untuk yang terpulang ke lobi. Tempat yang ke-10 untuk R2K. 4 player masih lagi ada. Ziggs kalau dia sempat untuk masuk dalam zone, dia akan dapat diselamatkan. Tapi Daman secara flash vision dah pun bersedia untuk mengganggu mereka sekarang ini. Zigzag dan juga X-Arm dalam posisi untuk membunuh. Tapi nampaknya SMG6 akan bersedia dapatkan satu knockdown oleh satu kawasan berlainan. 2 player daripada tim Bosku dah pun berjaya untuk yang terpulang ke lobi sekarang ini. Mengutip seberapa banyak kill yang mereka mampu sekarang. Tapi R2K memegang kill yang terbanyak, di mana sekarang mereka yang masih lagi hidup. 5 kill dah pun ada. X-Arm dah pun dapat dijatuhkan. Dan sekarang Zigzag mungkin akan menjadi mangsa yang seterusnya. Yap, Zigzag sekarang ini sedang berpusing terlebih dahulu, di mana tinggal 2 orang pemain saja lagi yang berbaki. Tapi Anik akan berjaya terdapat satu kejatuhan. X-Arm juga telah dijatuhkan di satu kawasan yang berbeza. Terus saja dihantar pulang ke lobi. 8 buah pasukan yang masih lagi berbaki. Kita dapat lihatkan di kawasan yang berbeza, di kawasan kecil kiri kita ini Team Secret berhadapan dengan pemain yang terakhir daripada pasukan Toda. Dicuba untuk melakukan seterusan kepada hadapan, ada bom tangan lempar ke depan ketiga ini, di mana kalau kita dapat lihat bersama nyawa sikit dalam keadaan lasi dan tetap akan rata. Pemain daripada pasukan Toda tersebut itu Ginboy Toda akan dikeluarkan di tempat ke-8. Dan kalau kita dapat lihat SMG akan menjaga kawasan atas ini, di mana TRX di bahagian bawah tersebut hanya tinggal 2 orang pemain saja lagi yang berbaki ini untuk minit yang ke-22. Team Secret beberapa kejatuhan telah pun diperoleh oleh pasukan mereka, dan ketika ini ialah peluang untuk mereka farm, kill, farm dan farm. Ya, tapi kalau kita lihat daripada minimap itu, TRX kena jumpa dengan Bosku. Depan ada SMG. Kemudian jumpa pula dengan DFV. Dan dalam circle barulah ada pula pasukan R2K. Membuatkan sekarang ini kita lihatkan dalam masa yang terdekat, tiba-tiba akan kehilangan beberapa orang player dalam sekelip mata. Tetapi SMG 3 orang main telah pun dijatuhkan dalam sekelip mata 420. Penggunaan pokok yang begitu baik sekali ditunjukkan oleh beliau telah pun membantu sebenarnya kepada survivability untuk pasukan beliau pada waktu yang ada 2 orang player. Dan satu lagi player tu tengah melihat opening di satu sudut yang berbeza. Bermakna 420 memang betul-betul bermain berseorang saja sekarang ini, tapi 3 kejatuhan yang beliau dapatkan sebentar tadi telah pun mengakibatkan kerataan pasukan SMG sebenarnya, sebab daripada belakang datang pula pasukan TRX yang juga perlu masuk ke dalam circle. Team Secret akan menerima kunjungan saya rasa daripada pasukan Jade Esports di bahagian utara pula. So banyak persaingan yang menarik dapat untuk kita saksikan pada waktu ini. Tapi lihatlah, Zigzag pula dapatkan 2 orang player R2K. Gila lah pasukan R2K, gila lah pasukan DFV. Mereka tak ada circle, tetapi mereka berjaya untuk memberikan tekanan kepada pasukan-pasukan yang berada di sekeliling mereka. Walaupun mereka berpecah, satu lawan dengan beberapa pasukan dan satu lagi lawan dengan R2K. Ya, tapi sekarang Mael akan berjaya untuk ditembak jatuh. Sekarang Team Secret dan juga JS dah pun berjumpa, di mana Jumper di bahagian hadapan akan dibantu oleh Fredo, akan bergerak turun. Yuhai Boy akan duduk ke belakang. Sekarang 3-1 formasi mereka. Jumper akan terus push ataupun tidak. Zuli masuk dalam kenderaan. Kenderaan akan dibawa pergi. Mungkin akan melakukan satu revival terlebih dahulu, tapi nampaknya Jumper akan mengejar. Jumper dengan bunyi kenderaan, tembakan dengan satu red dot. Tak berjaya, sedikit saya dapat diambil nyawa Jumper. Dan nampaknya sekarang ini Jumper akan cuba untuk maju bersama dengan Fredo. iShot dah pun berjaya untuk diangkat. 4 player masih lagi ada Team Secret. Masih lagi kekal konsisten. Mael akan dijumpa dalam keadaan knockdown. Zuli masih dikejar. Jumper akan cuba untuk picking. Tembakan beripai dilepaskan sekarang. Nampak kepada Zuli. Zuli membalas tembakan, tapi nampaknya Zuli akan dihantar pulang ke lobi oleh Team Secret. 10 kill dalam top 3 kita dengan 4 orang player. 4 lawan 1 lawan 2 ketika ini, di mana kalau kita balikan bersama-sama guys. Dan tinggal persorangan saja di FV sedang berdepan belakang Team Secret. Formasi yang begitu mantap sekali telah ditunjukkan Jumper dan Fredo di antara bahagian hadapan. Ketika ini merupakan salah satu taktikal yang terbaik ditunjukkan pada Team Secret. Tapi itulah dia guys,
berjaya terapakan foto terlebih dahulu. Nampak zigzag tembakan rapat lepas tembakan rapat. Tapi tetap dia dijatuhkan terlebih dahulu ketika ini. Iaitu ada rata untuk pemain daripada pasukan daripada TRX Team Secret. Fredo bergerak pakai hadapan. Seorang pemain telah dijatuhkan terlebih dahulu. 4 lawan 2. 4 lawan 1 sebenarnya. Kalau kita dapat lihatkan bersama-sama. Fredo akan beri ke depan. Dia sedang berada betul-betul berdekatan dengan pihak musuh mereka. Tapi dia menunggu rakan-rakannya terlebih dahulu. Fredo satu bom tangan ditarik. Di masa dengan cukup berasa. Cuba terapakan pihak musuh yang sedang berada di belakang tersebut. Bakal batu tu. Bom tangan sampai. Kedua-duanya cuba terjatuhkan. Satu telah beri knockdown. Dan itulah dia winner. Chicken dinner akan diperolehi oleh pasukan Team Secret. Dengan lebih kurang 12 kill, boy. Ya, 12 kill untuk Team Secret. Satu permainan yang begitu kemas sekali ditunjukkan oleh pasukan ini. Memberikan mereka chicken dinner. Bukan setakat chicken dinner, malah juga konsistensi. Begitu juga dengan pasukan TRX Esports, saya rasa.